Assalamualaikum semua anak-anak teacher yang soleh dan solehah, yang dikasihi Allah dan disayangi Nabi. Teacher harap anak-anak dekat rumah tu semua masih lagi dalam keadaan yang sihat walafiat. Jadi Alhamdulillah, di hari Jumaat yang mulia ni kita dapat berjumpa lagi. Teacher masih lagi dapat buat video ni untuk anak-anak teacher dalam slot Sirah Nabi. Baiklah, anak-anak nak tahu tak sirah Nabi apa yang teacher nak cerita hari ni? Tentang apa cerita yang teacher nak kongsikan hari ni? Sebelum tu teacher nak tanya anak-anak semua, siapa dekat rumah dia ada haiwan peliharaan? Haiwan peliharaan tu apa? Haiwan yang kita jaga dekat rumah kita. Kita bagi dia makan, kita bagi dia minum. Macam kucing, arnab, kura-kura, ayam, burung. Jadi siapa dekat rumah dia ada haiwan peliharaan, angkat tangan tinggi-tinggi. Okey, siapa yang ada haiwan peliharaan kat rumah tu, jaga elok-elok, sayang dia. Kenapa? Teacher hari ni, teacher nak kongsikan sebuah cerita tentang unta. Unta yang menangis. Siapa tahu kenapa kisah ni unta tu menangis? Kalau nak tahu, jomlah dengar teacher cerita. Okey. Cerita ni adalah tentang kisah Rasulullah SAW dan seekor unta. Jadi teacher akan ceritakan kenapa cerita ni mengisahkan tentang unta yang menangis. Kenapa? Apa yang menyebabkan unta tu menangis? Okey. Ceritanya begini. Ada satu hari Rasulullah SAW pergi ke sebuah kebun kurma. Kebun tamar. Tamar itu adalah kurma. Jadi Rasulullah pergi kat situ untuk berehat. Rasulullah SAW memang kalau Rasulullah dah selesaikan kerja dia, Rasulullah nak berehat, Rasulullah suka pergi dekat tempat yang sunyi, yang tenang supaya Rasulullah boleh berehat. Jadi sebab tu Rasulullah pergi kat sebuah kebun kurma ni. Dan Rasulullah pun sandarkan, dia menyandar dekat sebatang pokok tamar. Jadi waktu Rasulullah bersandar dekat pokok tu, Rasulullah ternampak seekor unta yang duduk dekat pokok sebelah sana Rasulullah. Jadi Rasulullah tertarik dengan unta ni. Sebab apa? Sebab unta ni dia macam susah hati. Unta susah hati? Siapa cakap unta tak susah hati? Siapa cakap binatang tak ada perasaan? Binatang tu ada perasaan tau. Jadi Rasulullah nampak unta ni macam susah hati. Sebab dia macam tak tenang. Jadi Rasulullah pun pergi dekat unta tu. Rasulullah pergi tengok unta tu dekat-dekat. Jadi bila Rasulullah pergi dekat unta tu, Rasulullah perhatikan unta tu tau. Rasulullah tengok betul-betul unta tu, badan unta ni kurus sangat, macam haiwan yang sakit. Dan unta tu memang nampak yang dia tu tak selesa. Jadi Rasulullah pun perhatikan wajah unta tu. Kan muka haiwan tu, muka unta tu, Rasulullah tengok muka unta tu, dan Rasulullah SAW perasan dekat mata unta tu macam basah tau, macam dia menangis. Jadi Rasulullah pelik lah, kenapa unta ni menangis? Rasulullah SAW pun gosok badan unta tu supaya unta tu tenang. Rasulullah SAW gosok badan unta tu dengan penuh kasih sayang. Okay, lepas Rasulullah dah tenangkan unta tu, unta tu seolah-olah nak bagi tahu sesuatu dekat Rasulullah. Macam dia nak mengadu sesuatu dekat Rasulullah ni. Jadi Rasulullah pun dekatkan telinga Rasulullah kepada mulut unta tu. Rasulullah dekatkan telinga ke mulut unta tu supaya boleh dengar apa yang unta tu nak mengadu dekat Rasulullah SAW. Lepas Rasulullah dah dengar apa yang unta tu mengadu dekat Rasulullah, hebat kan? Kita tak boleh dengar haiwan bercakap, tapi Allah yang izinkan Rasulullah SAW untuk dengar apa yang unta tu nak sampaikan pada Rasulullah, apa yang unta tu nak bagi tahu sangat dekat Rasulullah, kenapa dia sedih. Jadi lepas tu ada seorang lelaki datang ke kebun tu dan dia pelik, kenapa Rasulullah duduk dekat unta tu. Lepas tu Rasulullah SAW pun bertanya kepada lelaki tu, wahai saudara, adakah kamu tahu siapa pemilik unta ni? Tanya Rasulullah kepada lelaki tu. Lelaki tu pun jawab, wahai Rasulullah, unta ni adalah kepunyaanku. Kenapa dengan pertanyaanmu ini? Adakah unta ini telah menyusahkanmu? Lelaki tu tanya Rasulullah. Kenapa Rasulullah tanya? Unta ni ada susahkan Rasulullah ke? Nak tahu tak apa Rasulullah jawab? Rasulullah balas pertanyaan lelaki tu dengan pertanyaan juga. Rasulullah tanya balik lelaki tu, wahai saudara,
kamu tak takut ke kepada Allah yang telah mengurniakan kamu unta ini sebagai milikmu? Ditanya, Rasulullah tanya lelaki tu, awak tak takut ke? Kamu tak takut ke dengan Allah? Yang Allah dah bagi dia unta tu, dah jadikan unta tu milik dia. Tapi Rasulullah tanya, kamu tak takut ke dengan Allah? Jadi lelaki tu pun pelik lah kan, terpinga-pinga. Kenapa Rasulullah tanya macam tu? Dia pun mulalah rasa risau. Lelaki tu pun tanya, wahai Rasulullah, adakah aku telah melakukan sebarang kesalahan? Mungkin itu di luar sedarku, maka aku memohon keampunan dari Allah atas kesalahan itu. Lelaki tu dia risau sebab Rasulullah tanya macam tu kan. Jadi dia pun tanya balik Rasulullah, adakah dia dah buat salah yang dia tak sedar pun dia buat salah? Kalau betul dia buat salah, dia nak minta maaf, nak minta ampun dengan Allah sebab dia tak sedar yang dia tu dah buat salah. Jadi Rasulullah pun bagi tahu lelaki tu, sebenarnya unta ni dah mengadu dekat Rasulullah. Unta tu mengadu, unta tu cakap, tuan dia, maksudnya lelaki tu lah kan, tuan dia tak bagi dia makan dan minum yang cukup. Lepas tu buat kerja berat. Jadi bila macam manusia lah, bila tak cukup makan, tak cukup minum, nanti kita sakit, betul tak? Sama lah juga macam unta ni, dia mengadu dekat Rasulullah, dia tak cukup makan, dia tak cukup minum, tak cukup rehat, tapi tuan dia ni asyik suruh dia buat kerja je. Kerja apa? Zaman dahulu, unta ni digunakan sebagai haiwan tunggangan dan haiwan yang membawa barang-barang. Contoh barang-barang orang berniaga, jadi unta tu yang bawa. Jadi unta ni penat sebab dah tak cukup makan, tak cukup minum, tak cukup rehat. Lepas tu kena bawa barang yang berat, kena bekerja. Jadi tubuh unta tu sakit. Sebab itulah unta tu sedih. Maka lelaki tu pun menangislah mendengar cerita Rasulullah sebab dia tak sangka yang perbuatan dia tu dah menyebabkan unta dia tu sakit. Dia ingatkan haiwan tak ada perasaan. Dia ingatkan haiwan ni tak tahu rasa sakit, tak tahu rasa penat. Sedangkan haiwan pun tahu penat, tahu sakit dan tahu juga untuk sedih. Jadi dia tak sedar dalam keadaan dia suruh unta dia bawa barang, dia tunggang unta dia tu, rupanya dia telah menzalimi. Dia dah buat benda yang tak soleh dah dekat haiwan dia ni, dekat unta peliharaan dia ni. Bila dia dah menangis tu, dia pun cakap dekat Rasulullah, aku nak minta maaf dengan Allah, aku nak mohon ampun dengan Allah sebab dia tak sengaja. Dia tak ada niat pun nak sakitkan unta dia. Dia tak tahu yang unta tu pun ada perasaan. Jadi dia betul-betul nak minta maaf dengan Allah. Dia betul-betul nak minta ampun dengan Allah sebab siapa yang bagi rezeki tu dekat dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bagi rezeki tu dekat dia. Allah yang bagi unta tu dekat dia. Tapi dia sakitkan unta dia. Dia ingat apa yang dia buat tu tak apa, tak salah. Rupa-rupanya unta dia tu sedih, unta dia sakit. Jadi dia pun minta tolong Rasulullah, dia nak minta maaf sangat dekat Allah. Rasulullah pun cakaplah dekat lelaki ni, Allah tu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kalau kita dah buat salah, kita kena bertaubat dan memohon ampun dengan Allah, menyesal dengan apa yang kita dah buat sebab Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bila kita dah tahu, bila lelaki tu dah sedar yang dia buat salah, yang dia buat dosa, kenalah cepat-cepat minta maaf dekat Allah. Sama lah macam kita pun, bila kita dah tahu yang kita buat salah, kita tahu kita buat dosa, jadi kita kena cepat-cepat minta maaf dengan Allah, cepat-cepat bertaubat dan berdoa supaya Allah maafkan dosa-dosa kita dan maafkan kesalahan-kesalahan kita. Rasulullah pun minta lelaki tu untuk berjanji. Rasulullah nak lelaki tu berjanji, lepas ni tak nak dah buat benda tak soleh tu dekat haiwan-haiwan yang lain. Jangan dah bully haiwan-haiwan macam tu. Jangan seksa. Kena jaga, kena sayang elok-elok haiwan yang kita ada. Sebab tu dia tanya tadi, siapa yang ada haiwan peliharaan kat rumah? Kalau ada kucing kat rumah, ada ayam, ada arnab ke, kura-kura ke, kita kena sayang haiwan tu. Sebab haiwan tu penciptaan Allah. Allah yang bagi kita haiwan tu, bagi kita rezeki untuk kita nak bela haiwan tu. Jadi kita kena sayang haiwan tu macam kita sayang diri kita juga. Bagi makan cukup, minum cukup. Kita kena pastikan yang haiwan pun dapat makanan yang cukup, minum yang cukup, dan jangan sesekali kita seksa haiwan binatang. Kita kena sayang macam mana kita sayang ahli keluarga kita. Okey, lepas Rasulullah minta lelaki tu berjanji, lelaki tu pun cakap yang dia sangat-sangat menyesal dan dia berjanji yang lepas ni dia akan bagi haiwan peliharaan dia tu makan dan minum yang cukup, dan dia juga berjanji yang dia akan layan, dia akan jaga semua haiwan-haiwan dia tu dengan penuh kasih sayang, yang dia berharap semoga Allah akan mengampunkan dia dan memaafkan dia disebabkan kesalahan yang dia buat tu. Sebab dia tak sengaja pun, dia tak ada niat pun, dia tak tahu pun yang perbuatan tu sebenarnya salah, tak soleh. Jadi bila kita dah tahu, kita kena ingat dan kita kena berhati-hati supaya kita tak buat benda tu.
faham. Jadi Rasulullah pun gosoklah badan unta tu sebelum Rasulullah pergi semula ke tempat yang Rasulullah berehat tadi. Lepas Rasulullah dah pergi berehat tu, lelaki tadi pun dia mula kumpulkan rumput-rumput yang ada dekat sekitar dia tu dan dia letakkan di hadapan unta tu. Sebab kan unta kan makan rumput, jadi dia pun pergilah ambil semua rumput-rumput tu untuk bagi unta dia makan. Dan lepas dia dah letak rumput tu dekat depan unta dia, dia pun pergi pula dekat kolam, dia ambil air untuk bagi unta dia minum. Dan selain daripada dia bagi makan, dia bagi minum tu, dia pun belai, dia gosok badan unta tu dengan kasih sayang macam mana yang Rasulullah buat sebelum tu. Bukannya kita kena bagi makan minum je yang cukup, tapi kita kena gosok dia, kita kena sayang dia. Macam kita lah, kita kan suka kalau mama kita peluk kita, gosok-gosok kita, gosok kepala kita kan. Jadi haiwan pun sama, kita kena sayang haiwan sama macam kita pun nak orang sayang kita. Berdasarkan cerita yang teacher kongsikan tadi, kisah Rasulullah dengan unta tu, kita pun dapat tengok kan, kita pun dapat tahu yang Rasulullah SAW ni seorang yang sangat penyayang. Bukan dengan manusia je Rasulullah penyayang, dengan haiwan pun Rasulullah jaga elok-elok, Rasulullah sayang betul-betul. Jadi kita nak Nabi sayang kita, kita nak Allah sayang kita, kita pun kena contohi sifat Rasulullah SAW. Bukan dengan haiwan, bukan dengan manusia je, tapi dengan semua yang ada di sekeliling kita ni, kita kena sayang, kena jaga elok-elok. Termasuklah pokok-pokok dekat luar tu. Janganlah kalau kadang-kadang kita suka patah-patahkan ranting pokok, kita suka patah-patahkan, koyak-koyakkan daun kan. Kalau boleh tak payahlah buat macam tu. Bila kita tengok pokok tu cantik, kita tengok pokok tu besar, kita puji dengan memuji kebesaran Allah. Subhanallah, cantiknya bunga ni. Tapi jangan usik. Tak payah usik. Kita tengok je. Sebab bila kita usik, pokok tu akan mati. Pokok tu akan sakit. Jadi kita tengok dan kita puji dengan kebesaran Allah. Subhanallah, Maha suci Allah, hebatnya Allah jadikan apa yang ada di sekeliling kita ni. Tak ada manusia pun yang boleh buat semuanya kecuali Allah. Dan contohilah sifat Nabi yang penyayang. Nabi sangat menyayangi semua yang ada di sekeliling dia. Tak ada pun Nabi buat benda yang tak soleh. Cakap elok-elok, bagi layan elok-elok. Dekat sesiapa pun Nabi layan elok. Okey, ingat tau, kita kena contohi sifat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lelaki pemilik unta tadi pun dah dapat pengajaran dah daripada apa yang Rasulullah sampaikan pada dia, supaya kena jaga haiwan dia elok-elok, jangan bully, jangan buat benda yang tak soleh, kena bagi makan dan minum yang cukup. Okey, jadi teacher harap anak-anak teacher pun faham apa yang teacher cuba ceritakan ni, apa yang teacher kongsikan ni, dan anak-anak pun ikut cara Nabi, sifat Nabi yang penyayang ni. Kita kena sayang semua kawan-kawan kita, kita kena sayang semua makhluk Allah yang ada dekat bumi ni, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Kalau ada kucing, jaga kucing elok-elok, jangan buat benda yang tak soleh dekat kucing, kesian dia, arnab ke, burung ke, jaga elok-elok. Okey, semoga kita semua disayangi Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekian saja perkongsian teacher hari ini. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.